Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 12 September 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Sarawak yang dikatakan tidak maju pada ketika dahulu kini mengorak langkah lebih ke hadapan setanding dengan negeri-negeri yang lain dengan adanya pemimpin yang pandai memikirkan cara untuk membangun dan mencari dana. Berikut menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg dalam amanat beliau di sesi randau minum petang bersama ketua-ketua masyarakat di Kuching pada Jumaat. Kita guna duit kita pun dengan ilmu yang ada, ilmu finance. Kena nak membangunkan supaya orang dapat mempunyai kemudahan untuk membuka tanah, pertanian, dan lain-lain, termasuklah pelancongan, apa yang tidak kita janakan daripada ekonomi kita. Kalau kita bergaduh, pemimpin pun saya dah mikir gini gaya nak bangun sebab yang takut dia gugur. Malah dia belakang cukup dah ahli betul. Tapi kita di Sarawak alhamdulillah kita kuat. Negeri kita kuat, kerajaan kita kuat, rakyat bersatu padu, tidak tinggal latar belakangnya. Justru beliau sebagai Ketua Menteri Sarawak akan berusaha sedaya upaya berjuang demi masyarakat dalam mengekalkan keamanan negara. Saya sebagai Ketua Menteri kita, saya akan usaha dengan sedaya upaya. Saya secara pribadi, asalkan negeri kita aman, orang dapat rezeki di atas meja, kita dapat bantu orang. Kerana akhirnya Tuhan akan memberkati usaha kita. Dia secara wang, setidak-tidaknya kesihatan diberi Tuhan kita baik. Jadi kita dapat menjalankan ibadah. Kerja kita tu adalah ibadah. Kita nak menolong orang, pahala lagi besar. Disiarlah, mudah-mudahan apa kerja kita tu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berita seterusnya, Persatuan Nelayan Kawasan PNK di Sarawak wajar mencontohi kecemerlangan PNK Pulau Beruit dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada ahli untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Amar Douglas Unggak Embas berkata PNK Pulau Beruit dengan 2,000 lebih ahli kini memiliki aset bernilai 2.3 juta ringgit, hasil pengurusan yang baik dan integriti yang tinggi. Saya cukup kagum mengenai kejayaan sesuatu persatuan nelayan yang mendapat keuntungan dan dapat membina aset cash tadi dan 2.3 juta. Ini menunjukkan bahawa kalau pengurusan sesuatu persatuan itu diurus dengan baik, pegawai yang berintegriti, saya yakin apa yang telah dicapai di PNK Beruit ini pasti dia boleh dicapai di mana-mana PNK lain. Bercakap kepada media selepas merasmikan substesen pertanian Tekajong yang bernilai 3 juta ringgit di Pulau Beruit, Daro, pada Jumaat, beliau juga berkata kerajaan negeri telah meluluskan bantuan untuk nelayan termasuk bantuan musim tengkujuh. Mengenai 300 unit rumah di Pusat Pertumbuhan Desa RGC Sembop yang dihaskan untuk nelayan berdaftar di kawasan itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidol ketika ditemui berkata permohonan telah dibuat untuk melonggarkan syarat pembelian rumah tersebut. Proses pemilihan masih untuk pembeli di kawasan perumahan RGC masih dalam proses pemilihan. Kerana ada beberapa permohonan tidak dapat diproses disebabkan mereka tidak ada kad keahlian, dan ini telah kita buat rayuan kepada Kerajaan Persekutuan supaya melonggarkan sedikit syarat supaya di akhirnya 300 buah rumah di RGC dapat didiami oleh nelayan-nelayan yang sebenarnya menetap di Pulau Beruit. Berikut pula, masyarakat di kawasan Tembeduk perlu terus mengamalkan norma baharu dalam rutin harian mereka dalam memerangi pandemik COVID-19.
Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manying Jawong berkata, menjalani kehidupan dalam norma baharu penting dalam memastikan negara menang mengatasi wabak itu. Dalam pada itu, beliau turut menekankan agenda pembangunan modal insan penting bagi kaum Bidayuh maju seiring dengan kaum lain di negeri ini. Menyentuh cadangan projek pembinaan sekolah gabungan iaitu SK Kujang Mawang, beliau berharap penduduk setempat memberi sokongan sepenuhnya cadangan tersebut. Bercakap dalam bengkel kepolisan komuniti peringkat JKKK daerah Tembeduk pada Jumaat, beliau memberitahu program tersebut bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dalam meliputi aspek keselamatan, kesihatan awam dan menangani gejala sosial. Selanjutnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengekalkan program community policing yang menghendaki setiap bahagian mengadakan bengkel kepolisian komuniti bagi melatih bakal-bakal penceramah atau fasilitator di peringkat bahagian dan daerah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris memaklumkan seramai 215 peserta menyertai bengkel tersebut yang terdiri daripada pengurusi dan ahli-ahli bagi kawasan Simunjan yang akan menjadi penceramah atau fasilitator. Saya dipahamkan jumlah peserta untuk bengkel ini adalah seramai 215 orang yang terdiri daripada pengurusi dan ahli-ahli bagi kawasan DUN N22 Simunjan, peserta-peserta bengkel iaitu anda semua akan menjadi penceramah ataupun trainer untuk setiap aktiviti taklimat di peringkat daerah, kampung atau perumahan nanti berdasarkan input sepanjang bengkel ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Bengkel Kepolisian Komuniti Peringkat JKKK Daerah Simunjan Siri 2 2020 DUN Simunjan di Dewan Mesra Simunjan baru-baru ini. Beralih ke laporan di Miri, Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang meminta masyarakat di situ untuk terus mematuhi arahan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dilanjutkan sehingga Disember ini. Katanya masyarakat setempat perlu mengendalikan pelitup muka dengan cara yang betul di samping mengelak dari pergi ke kawasan yang sempit, sesak dan jaga penjarakan fizikal. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan sebanyak 600 set pelitup muka kepada penjajah dan pengunjung di Pasar Malam Sabekas pada Jumaat. Sementara itu, pengurusi Persatuan Pasar Malam Sebekas, Junaidi Maili merakamkan terima kasih kepada Datuk Bandaraya Miri yang kerap melakukan pemantauan SOP dan mengagihkan pelitup muka kepada penjajah dan pengunjung Pasar Malam Sebekas. Jadi Pasar Malam Sebekas Miri dijaga oleh Majlis Bandaraya Miri dan apa yang dibuat oleh pemantauan daripada Datuk Bandar semua ada dijalan dengan lancar lah, dengan ikut SOP lah. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Datuk Bandar datang sekali lagi ke Pasar Malam Sebekas memberi sumbangan-sumbangan topeng pelitup muka. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram, Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.